Assalamualaikum, saya Arfan Nurifa binti Arif Budin, Metrik 119046. Saya Nurul Najiha binti Ramli, nombor metrik 12006992. Nama Nurul Hasnita binti Zulkifli, nombor metrik 12013999. Saya Raja Nunabia Amni binti Raja Abdul Halim, nombor metrik saya 1202563. Saya Sayyidah Syamila binti Samsul Bahrim, nombor metrik 1201858. Kami akan menghuraikan bagaimana cara kita nak mula berpidato. Pertama sekali, kita perlu memilih dan memahami tajuk. Jika tajuk boleh dipilih, pilih tajuk yang dekat di hati. Apa maksud dekat di hati? Maksudnya perkara yang kita biasa baca, kita pernah lihat ataupun kita laluinya sendiri. Pilih tajuk yang kita betul-betul faham sebab aspek ini sangat penting. Ia akan mempengaruhi isi yang akan disampaikan. Konsep sesuatu tajuk itu perlu difahami terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, sekiranya kita tak boleh memilih tajuk, kita perlu fahamkan dulu tajuk yang diberikan. Apa kehendak tajuk itu? Jika kita baca sekali lalu, memang susah untuk fikir apa yang boleh kita cakapkan. Tetapi, kita boleh analisis. Adakah tajuk itu mahukan kesan, faktor, peranan ataupun ia mahu dilihat daripada pelbagai konteks. Jika tajuk yang diberikan bersifat umum, terpulang kepada kita bagaimana nak menyampaikannya. Tapi, jika tajuk itu lebih spesifik, maka lebih mudahlah untuk kita faham apa kehendaknya. Terangkan definisi atau takrifan tajuk itu. Definisi tajuk ini amat penting kerana ia akan memberi gambaran keseluruhan perkara yang hendak disampaikan. Ucapan pidato ada 3 elemen utama iaitu pendahuluan, isi dan penutup. Pendahuluan iaitu pembuka kata serta kata aluan seperti dimulakan dengan salam. Pepidato juga boleh memilih sebuah pantun, slogan ataupun sajak yang bersesuaian dengan tajuk agar dapat menarik perhatian penonton. Manakala isi mestilah bersesuaian dengan tajuk dan tiada isu yang sensitif. Seorang pepidato hendaklah menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan. Setiap isi perlu diberikan huraian yang jelas, contoh yang tepat yang berkaitan dengan isi tersebut. Selepas itu, kita perlu memberi kesimpulan kecil kepada isi tersebut dengan penuh keyakinan agar penonton tertarik dan bersetuju dengan fakta yang kita sampaikan. Sekiranya kita menggunakan fakta atau petikan lain dari bukti lain, sedang kata kita ambil fakta atau kata-kata orang lain, kita mesti memberikan atribusi atau perhargaan sewajarnya. Akhir sekali ialah penutup. Pidato perlu ditutup dengan tertib dan mengucapkan terima kasih serta memohon maaf. Di samping itu adalah membuat latihan sebelum memulakan pidato. Langkah-langkah latihan sebelum pidato ialah baca teks yang telah disediakan berulang kali. Tujuan supaya kita dapat menyampaikan hujah dengan spontan, lancar dan semangat. Ini juga dapat meningkatkan keyakinan diri pemidato. Yang kedua, mengingati fakta-fakta penting atau pokok perbincangan sesuatu tajuk pidato. Cuba ingati susunan fakta tersebut semasa berpidato. Cuba huraikan fakta-fakta tersebut menggunakan kebolehan bahasa yang sedia ada. Yang ketiga, gunakan daya mental dan bukannya menghafaz. Cara latihan menggunakan daya mental adalah dengan menutup mata sambil mengingati fakta-fakta semula. Cara sebegini amat berkesan, terutama sekali apabila kita cuba mengingati penyusunan fakta yang disediakan. Seterusnya, sebagai seorang pemidato, kita mestilah menganalisis penonton dan majlis itu sendiri. Menganalisis, apa itu? Okey,
Menganalisis penonton itu ialah kita mesti melihat latar belakang mereka. Contohnya, umur, jantina, agama, bangsa dan budaya. Sekiranya kesemua penonton kita adalah dari kalangan kanak-kanak, kita perlu menggunakan bahasa yang mudah difahami dan ringkas. Dan sekiranya penonton kita dari kalangan orang yang berpendidikan dan berkerjaya, ucapan kita mungkin perlu dijadikan lebih formal dan serius. Kemudian, menganalisis majlis. Sebagai pemidato, kita perlu peka bagaimana keadaan majlis. Adakah majlis diadakan di tempat yang selesa? Penonton duduk di atas kerusi ataupun lantai? Ruang berhawa dingin? Dewan yang luas ataupun sempit? Kita perlu mengambil kira pelbagai aspek sebelum memulai pidato kerana audiens akan fokus kepada ucapan pemidato sekiranya ucapan tersebut sesuai dan berkaitan dengan hidup mereka. Seterusnya adalah kita hendaklah mengawal emosi dan menunjukkan keyakinan sebelum memulakan pidato. Sudah tentu, perasaan takut, gemetar dan berdebar-debar adalah perasaan biasa yang dirasai oleh setiap individu yang berucap. Oleh itu, sebelum berpidato, kita haruslah mempelajari teknik dan berlatih berulang kali supaya dapat mengurangkan rasa gemuruh. Perasaan takut dan gemuruh tersebut akan dapat dikawal dan diatasi apabila keyakinan diri terbina. Apabila keyakinan diri digabung bersama ekspresi muka dan pergerakan badan yang baik, maka ia memaparkan kewibawaan dan kredibiliti seorang pemidato. Akhir kata, kami memohon 1000 kemaafan andai ada terkasar bahasa dan silap bicara serta maaf atas segala kekurangan kami. Semoga perkara ini dapat menjadi manfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih.